li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Jadi kasihi Tuan Imam, seterusnya yang tak kuasa, para jemaah muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita merafakkan setinggi-tinggi kehadrat Allah. Dengan izin dan inayahnya kita masih diberi kesempatan sama-sama dapat mendirikan solat, berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan insya-Allah kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-123, pada auzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Pahala daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong. Maksudnya para jemaah sekalian, pahala di hari akhirat ni bukan perkara menuruti angan-angan di kalangan manusia, bukan menuruti cita-cita yang manusia nak. Akan tetapi di hari akhirat ni ganjaran pahala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud apa yang mana Allah Taala beri pada kita di hari akhirat, itulah yang sebaik-baik pemberian. Bagaimana juga yang disebut ketentuan agama dan tidak menurut angan-angan daripada wala amani ahlil kitab. Begitu juga angan-angan dan cita-cita daripada ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih, kata Allah. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan yang berbentuk dosa dan maksiat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas daripada apa yang kerjanya di atas kejahatan tersebut dengan dosa. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan tidak mendapat di antara disebut perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula bagi mereka mendapat penolong, yakni bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim, surah An-Nisa. Ayat ini bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jemaah sekalian, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, disebut sebagai Abdullah ibnu Abbas, waktu mana dia mendirikan qiyamul lail, menghidupkan malam. Kita tahu Abdullah ibnu Abbas ni seorang sahabat Nabi yang ada amalan dia yang dia tak tinggal. Salah satu berqiyamul lail. Kita tahu para sahabat Nabi ni, para jemaah sekalian, apa hak Nabi buat dia tak tinggal, di antaranya qiyamul lail. Maka Abdullah ibnu Abbas ataupun sahabat Nabi ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia ada orang sebut nama Ibnu Abbas, ada orang sebut nama penuh Abdullah bin Abbas. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bangun pada waktu malam mendirikan qiyam, yakni menghidupkan malam.
Qiyam bangun lain malam. Bangun bermaksud mendirikan ibadah, bukan bangun saja-saja bangun, tidak. Tapi kalau saja-saja bangun tidak mendirikan ibadah dengan zikir, dengan amalan soleh, tak dapat pahala, sekadar bangun je. Contohnya bangun tak boleh nak tidur, bangun. Bangun saja tak boleh. Jadi bangun bermaksud qiyam itu menghidupkan. Ataupun para ulama sebut bermakna qiyam ialah melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala, maka dinamakan qiyamul lail. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila dia bangun berqiyam, menghidupkan malam pada malam tersebut, maka dia membaca satu ayat sahaja daripada ayat Allah. Salah satunya dia baca ayat laisa bi amaniyikum. Ayat ni je dia baca, yakni ayat suratul Nisa ayat ke-123, yang menyebabkan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ni berasa takut pada Allah. Maknanya harapan dia beramal ni bukan kerana nak claim dengan Allah, ya Allah masuklah aku ke dalam syurga. Tidak. Kerana dia beramal mendapat inginkan redha Allah. Bukan kerana dia nak menjadi orang panggil apa dia sebaik-baik syurga yang dia nak. Sebab dia tahu kadang-kadang sampai satu masa ahli ibadah ni rahimakumullah, kita beribadah ni sampai satu masa kita nak syurga, tak salah pun kita nak masuk syurga ni, memang tak salah, memang menjadi orang panggil siapa dia amalan dan menjadi permohonan kita nak dapat ahli syurga. Tetapi sebelum nak menjadi ahli syurga tu, kita kena jadi di kalangan hamba Allah yang mendapat redha dia. Hak tu kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridha. Ya Allah, ya Tuhan kami, redalah kami. Makna redha bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala berkenan dengan kita. Dan minta selepas Allah ta'ala redha, wal jannah, dah baru masuk syurga. Maknanya nak dapat masuk syurga ni para jemaah, tidak dapat melainkan redha Allah dulu. Hak tu para sahabat Nabi dia pilih redha. Jadi umat manusia hari ni kadang-kadang nak syurga tapi tidak nak redha Allah. Ibarat begini nak suruh nampak dah. Syurga nak masuk, solatnya malas. Sebab solat ni salah satu di antara elemen penting dan menyebabkan dapat redha Allah dengan solat. Nak kaya, nak senang, nak duit, nak bagai-bagai, kerja malah agak-agak dapat tak? Begitu ibarat dia. Jadi kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala ini bagaimana dia beri ni atas ke apa dia kehendak dia, bukan kehendak manusia. Kalau kehendak manusia, nescaya manusia ni tak akan puas. Tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang beriman, apabila dia mohon dengan Allah, apa yang dia minta kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi, kerana Allah Ta'ala tidak mengikut kehendak apa yang dia orang tu nak. Kerana dia takut dan dia bimbang apabila beri kehendak manusia. Manusia ni pertama sifat dia adalah nasia, pelupa dan akan melampau. Ini sifat manusia. Manusia ni akan lupa dan melampau. Apa kesan daripada lupa dan melampau? Manusia ni ada sifat dalam diri dia, akan ada sifat takabur, besar diri. Hak biasa orang jadi takabur ni pasal dia lupa. Tak, dia jadi besar diri, dia rasa hebat. Kerana dia lupa. Kalau dia tak lupa rahimakumullah, dia ingat, pasti dia tidak akan membesarkan diri. Dia membesarkan Allah. Manusia ni kalau dia lupa pada Allah, maka menyebabkan dia besar diri. Tapi kalau dia tidak lupa pada Allah, dia tidak akan lupa diri dia. Macam kita rahimakumullah, Allah Ta'ala bagi kita senang, sihat, kaya raya, berjaya dunia, tak lupa. Sanggup orang panggil bercekam mata bangun untuk ibadah. Bermaksudnya ibadah wajib lah. Ibadah sunat ni kadang-kadang tak boleh nak paksa macam tu. Ibadah sunat ni mengatuk kena tidur. Kalau ditegur oleh Nabi SAW ketika mana isterinya bangun beribadah, waktu dia nak bangun ibadah rahimakumullah, dia memapah sesuatu. Kebetulan dia bersolat berdekatan dengan dinding dan tempat boleh berpegang.
Jika mana dia bangun, dia pegang, ibarat kalau kita semayang tepi dinding lah. Bangun semayang malam cari dinding. Pasal senang nak menyandar tak? Tak boleh tu. Jangan rahimakumullah, kalau semayang malam, qiyam ke, semayang sunat, jangan cari dinding. Ya kita suruh ialah semayang belakang dinding gini sebagai sutra. Bukan suruh semayang tepi dinding nak menyandar dinding, tidak. Ada orang cari tepi dinding senang nak menyandar. Kalau imam lama dah senggel badan dia. Tak betul tu. Yang mana cari supaya nak duduk berdepan. Ataupun kita kata sutra takut orang lalu lalang. Kita pun semayang belakang tiang tak. Itu sebagai sutra bagi kita. Yakni penhalang. Tapi kalau kita semayang tepi dinding kerana senang nak pegang. Nak, apa semayang tepi dinding senang. Nak bangun, nak duduk, nak pindah rakaat tu senang boleh pegang dinding. Saya pun dia semayang tahajud tak boleh. Tidak disukai oleh Nabi SAW kerana memaksa di dalam ibadah ataupun amalan sunat. Dia dalam ibadah ni ngantuk kena tidur. Tidur bermaksud untuk kita cari tenaga balik. Hak tu dalam menjadi sunnah Nabi sebelum zuhur tu ada sunat tidur qailulah tu kan. Sebab waktu zuhur tu waktu panas, biasa kita penat kan, ngantuk. Tidur sekejap. Tapi tidur ni rahimakumullah salah satu ibadah, tidur yang mana tidur dengan niat nak buat ibadah baru dapat pahala. Yang kedua, tidur ni kalau kita kena cara dia betul, tak lama je cukup dah tidur ni. Betul tak Mam? Tapi kalau kita tak kena cara dia, kita tidur 2 hari pun kadang-kadang jadi penat. Ambil contoh, ahli tasawuf di antaranya dia ni imam kepada guru kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dia ni guru kepada Imam Malik bin Anas ni radhiyallahu anhu. Dia ada seorang guru dia. Guru dia ni rahimakumullah, ibadah dia ni terlalu banyak dan kuat. Sehingga Imam Malik tanya guru dia, Muhammad ibn Muqadir, salah satu imam ataupun guru kepada Imam Malik bin Anas. Muhammad ibn Muqadir dia orang ahli ibadah kuat. Waktu mana Imam Malik tengok guru dia pernah tanya, waktu mana guru ni nak rehat, kenapa mendirikan solat? Dia tanya guru dia, kenapa waktu nak rehat, solat mesti buat dulu. Ibarat kalau dia nak tidur, mesti dia buat solat 2 rakaat. Sama ada dia buat solat, dia nak tidur, nak rehat, lepas dia buat pengajian, nak rehat penat sangat kan. Duk tengok. Mengaji kitab ni rahimakumullah mengatuk sebenarnya. Kalau mengaji kitab di sekolah ni, di pondok ni, dia mengatuk. Start daripada pagi, waktu duha. Dia straight, tak berhenti-berhenti. Ni waktu kailulah. Dia mengatuk rahimakumullah. Nguak lah macam-macam. Macam hafal Quran juga dia mengatuk. Jadi mengatuk tu kadang macam mana? Guru nak rehat sekejap. Biasalah guru yang akan menyandar, minum air. Dia menyandar. Sebelum dia nak rehat, dalam setengah jam 40 minit, dia semayang dulu 2 rakaat. Dia semayang sunat 2 rakaat. Sama ada namanya sunat mutlak. Sunat mutlak ni solat sunat yang boleh buat tanpa waktu. Kecuali hak tak boleh buat sunat mutlak ni adalah ba'dal as. Selepas semayang asar tak boleh buat. Kalau buat juga namanya makruh tahrim. Tak boleh buat lepas asar. Tidak digalakkan buat lepas asar sebarang solat sunat. Baik, apabila dia nak rehat, dia semayang 2 rakaat. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu dia tanya, kenapa guru ni sebelum tidur mesti solat? Jawapan Muhammad ibn Muqadir kepada anak murid dia, sesungguhnya dengan sebab solat tu aku ni perlukan tidur yang sedikit sudah memadai, kerana solat tu sebenarnya menambah kekuatan dan menambah tenaga. Maknanya dengan sebab dia semayang tu dia dapat cas balik. Sebelum semayang tu dia penat, dah dapat solat tu dia dapat energi balik. Ibarat dia dapat satu, orang panggil macam orang perlukan kapsul, perlukan dia punya suplemen. Dengan sebab dia makan suplemen, dia boleh kuat balik. Apa makna dia? Itu sebagai penawar dia. Kita ni tahap kedudukan kita ni, tahap amalan kita, sebelum solat kita sihat kan?
Masuk pada solat kita letih. Ya beza tu rahimakumullah. Berbeza tu kenapa? Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, berbeza tu kerana perbezaan iman kita dengan iman ahli di ibadah guru tak ada berbeza. Beza kerana iman dia. Jadi kalau iman kita masuk dalam ibadah tu rasa penat, itu masanya ataupun iman kita tidak mencapai lagi. Mari masjid je jadi mengatur, mari masjid je jadi penat, malas. So, tu tanda-tanda iman kita tu tidak cukup cas lagi. Nampak rahimakumullah. Kalau bateri remote control ni rahimakumullah, bateri kereta nak, kalau bateri lemah, dia tak apa nak berjalan, tuan-tuan tekan macam mana pun tak boleh pergi. Sebab bateri dia lemah. Tapi kalau bateri lepas cas, masuk karung kuat ni tuan-tuan, tuan-tuan tekan batas sikit tas je pun dia jalan. Nampak contoh dia. Jadi bagaimana apabila Muhammad ibn Muqaddid, guru pada Imam Malik ni tuan-tuan, dia beribadah menyebabkan dia dapat satu energi balik, kekuatan. Oi, nak sampai ke tahap tu rahimakumullah, bukan benda senang. Pertama amalan dia salah satu apa dia rahimakumullah, tepat masa. Tidur ni rahimakumullah kena tepat masa betul. Jangan tidur waktu yang tidak stabil time dia. Sebab salah satu orang yang nak bangun solat malam ni, Abdullah ibnu Abbas ataupun ibnu Abbas ni, pertama dia jaga waktu dengan ibadah dia. Kalau tidur lewat, tak cukup tidur, ibadah kacau rahimakumullah. Ibadah kacau. Hak tu kita apabila tengok orang-orang soleh tidur tidak lewat. Orang soleh tak ada duduk melepok pukul 10 malam, 11 malam, dia memang tak melepok. Tidur awal, bangun awal. Kita tidur awal, bangun lewat. Tidur awal, bangun awal. Tidur pukul berapa lepas isyak sekejap, 10 suku tidur. Pukul 3 bangun dah. Bangun pukul 3 ada kelas pula. Lepas pukul 3.30 tu ada kelas pula sampai subuh. Tuan-tuan boleh bayar tak? Sebelum subuh ada kelas pengajian 1 jam. Mengaji kitab. Mengaji nak khatam kitab. Tu kita fikir macam mana dia orang boleh khatam kitab. Masa dia guna tu manfaat sebaik mungkin. Amalan kedua, dia banyakkan zikir sebelum menunaikan ibadah. Zikir ni perlu banyak rahimakumullah. Zikran kasira kata Allah, memperbanyakkan kamu zikir ni dia tidak ada limit. Selagi mana kita ada upaya, banyak lagi baik, lagi baik, lagi baik. Yang ketiga, selawat pada Nabi SAW. Selawat tu amalan khusus rahimakumullah. Amalan yang mana umat Nabi kena amal. Tak boleh kita nak membuat satu pertikaian terhadap selawat orang yang suka berselawat. Tak boleh. Jangan pertikai rahimakumullah. Kalau kita pertikai seolah-olah kita macam tak sayang pada Nabi kan? Sebab kita sebut nama mak ayah kita hari-hari pun boleh. Hari-hari kita sebut nama mak ayah kita, dapat pahala tahu. Cerita mak ayah kita baiknya, solehnya, cerita sebut nama mak ayah kita. Ya Allah, berilah ya Allah, kau selamatlah mak ayah aku ya Allah. Nama ayah kita apa dia? Dolah bin Saleh ni ya Allah, kau berilah ya baik ya Allah. Doa sebut nama mak ayah, sebut nama isteri kita pun boleh. Suami sebut nama isteri, isteri sebut nama suami, tak menjadi dosa. Tapi apabila sebut nama Nabi, ada orang kata tak boleh kan? Macam pelik juga. Sedangkan kedudukan Nabi dengan isteri mak ayah kita tu lebih tinggi Nabi. Nah, jangan keliru rahimakumullah. Jangan keliru. Sebut selawat tak ada masalah. Cuma selawat ni hak tak boleh di mana rahimakumullah? Di dalam tandas. Tandas jangan. Kuat macam mana selawat pun masuk tandas, jangan berselawat. Tepat-tepat hak dilarang untuk kita beribadah. Bukan selawat saja, zikir apa-apa pun dalam tandas tak boleh. Yang kedua, bila mana tak boleh nak berselawat secara berbunyi ketika bermuamalah, bercakap dengan manusia. Contohnya berurusan dengan manusia, kita kena fokus pada manusia. Jangan sambil kita bercakap, kadang-kadang orang nak bercakap dengan kita duk pegang buah tasbih, duk pegang kiraan. Janganlah fokus. Kerana berbicara dengan manusia dan memfokuskan berbicara itu menjadi sunnah Nabi SAW.
Jadi kalau orang bercakap, orang nak dengar, orang duduk dalam majlis percakapan bermuamalah manusia, fokus kepada urusan tu dulu. Tak. Maka macam mana kita boleh ungkapkan dalam hati kita ingat pada Nabi, kekasih Allah kan. Nak dapat syafaat dia rahimakumullah. Halal lahu syafa'ah, kata Nabi, halal dapat syafaat di kalangan umat aku. Allah. Jangan petikai rahimakumullah. Kalau ada orang petikai nasihat dia, jangan tuan-tuan, jangan hina, jangan petikai orang selawat pada Nabi. Tiba-tiba dia marah juga. Tak apalah, doa lah, mudah-mudahan ya Allah. Mungkin dia ni tak tahu. Ya Allah, mudah-mudahan kau berilah hidayah pada dia. Moga mungkin tak tahulah. Sebab ada orang ni dia tak tahu kelebihan. Satu lagi dia memang tak suka, ada juga. Dia tahu tapi tak suka. Kerana dipengaruhi dengan beberapa perkara. Pertama, taksub. Taksub pada guru yang tak betul pun masalah juga. Taksub dia pada guru yang hak mana tak suka pada amalan tersebut. Dia taksub. Apabila menjadi dia taksub, akan timbul ekstrim dia melampau. Islam dia tidak ajar melampau-lampau. Macam dia ada taksub. Kita jangan taksub sangat rahimakumullah. Ketaksuban tu ada satu berbahaya. Baik. Lalu dia menangis kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, yakni Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menangis kerana takut, kerana dia bimbang amalan dia ni kerana nak satu ganjaran syurga semata-mata, tapi tidak nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Hak tu para ulama tafsir sebut surah An-Nisa turun ni kerana telah didatangi di kalangan manusia seorang lelaki kepada Nabi, tanya, ya Rasulullah, kalau aku beramal macam ni, syurga mana aku dapat? Macam kita lah, kita pergi jumpa dengan orang, tawaran yang orang bagi. Kalau saya buat benda ni, apa dia punya tawaran saya dapat? Okey, tawaran ni ekonomi ke first class? Tanya. Mesti tanya rahimakumullah. Tu dunia sudah menjadi fitrah manusia. Tak menjadi masalah kita tanya hak tu. Tak menjadi masalah. Macam juga kita tanya, kalau beramal yang ni dapat syurga apa dia? Pasal ada orang tuan-tuan, dia nak syurga Jannatul Firdausil A'la, nak syurga paling tinggi. Dia kita tanya orang, ustaz, kita nak beramal dapat syurga Firdaus ni, apa amalan dia? Asas dia ialah ati'ullah wa ati'ur rasul. Mudah dah. Taat perintah Allah dan Rasul, layaklah dapat syurga Firdaus. Jadi masuk kepada perincian, perintah Allah tadi bukan perintah sebahagian, secara keseluruhan. Mana kalau masuk pada perincian tu lebih dalam lagi lah. Perintah Rasul pula bukan sebahagian, secara keseluruhan. Maksud dia faham Jadi apabila perintah Allah dan Rasul kita taat tadi, maka kita layak dapat Jannatul Firdaus. Ia memilih Jannatul Firdaus ni bukan kita, Allah. Dia melihat menilai tahap keimanan kita. Dia bukan melihat amalan tau. Tata kena faham molek, ada orang duk faham, masuk syurga dinilai amalan kita macam mana tuan-tuan. Kadang-kadang betul amalan kita ni rahimakumullah, kadang-kadang. Tapi ada amalan Allah Ta'ala tidak pandang pun amalan dia, tapi diberi rahmat. Kena ingat tuan-tuan, umat Nabi ni kadang-kadang tak tengok amalan tau, tapi amalan kena buat kerana amalan tu salah satu prasyarat untuk hampir kepada dapat rahmat, kena ada amalan. Kalau kita kata dia sebagai pasport lah. Kadang-kadang migrasi tuan-tuan, dia tak buka pun pasport, dia tengok pasport kita pegang tu, dia bagi masuk dah. Faham maksud dia? Sebab dia tengok muka dia ni pakai kupiah, pakai jubah, baik muka, nampak sejuk je, dia kata. Ni pengalaman kita masuk imigrasi lah. Tapi ada imigrasi tengok muka macam kopcoh, dia tengok dah. Dia buka satu-satu. Cok kata dia buka. Dia something rahimakumullah. Dia takut pergi tipu tengok muka. Ada imigrasi macam tu, pasal dia ada perasaan ni, dia ada keraguan terhadap pemegang pasport tersebut. Kalau macam tu imam kita, tak tanya dah, dia tengok gimana from ada masyarakat damai. Tengok airport, tengok imam pegang pasport, imam tunjuk je, masuk. Siap dia bagi salam lagi kalau jenis imigrasi muslim.
Pasal muka soleh nampak. Muka baik. Nah, memang tak cek pun, tak buka pun buku tu. Bila masuk nak keluar, bila tarikh, bila mati pun tak. Sebab dia tahu. Ini memang takkan tipu. Faham maksud dia nak suruh nampak lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menilai amalan. Tapi dia tengok amalan, kesungguhan tadi. Tapi kalau tak ada pasport imam macam mana pun tak boleh masuk awam lah. Tak ada pasport tak boleh. Jangan kita kata, saya ni soleh tahu. Tak boleh. Sebab syarat dia pasport. Iman tu menjadi syarat. Amalan tadi, bagi orang awam ni tuan-tuan, beramal je dulu. Beramal pertama asas dia mengikut cara betul. Tapi jangan kita membangga dengan amalan, jangan bangga dengan amalan. Semaya 5 waktu tak pernah tinggal, jangan bangga. Jangan bangga rahimakumullah. Pasal tu nak bangga, pasal asas wajib bagi kita. Hak bangganya macam mana? Orang bangun malam, baca Quran, zikir kuat sedekah. Ni bangga Allah Ta'ala dengan macam ni. Tapi kalau tuan-tuan semaya zuhur, molek, semaya asar, molek, tu menjadi wajib. Hak tu kita tidak boleh nak buat satu sebarang komen dah hak tu. Tak boleh kita kata, ya Allah aku semaya zuhur semalam awal lah. Takkan tak boleh masuk syurga dengan semaya awal. Betul Allah Ta'ala kata, kamu semaya juga. Siap buat kan? Sudah. Jadi jangan duduk berkira sangat tentang itu. Jadi apabila amalan kita ni kita buat, kita bukan nak masuk syurga ni, tak pasal satu peringkat kerana amalan semata-mata, tapi kita nak dapat rahmat tu yang paling mahal. Kunci dia, amalan kena ada. Apabila buka tu dalam, terpulang nak dapat masuk syurga mana. Memanglah kita nak Jannatul Firdaus. Ada orang tak boleh dapat pun Jannatul Firdaus, dapat Jannatul Adni. Walaupun Jannatul Adni pun tuan-tuan, bukan sebarang syurga. Faham dia? Tu syurga juga. Banyak kan? Dia punya bilangan-bilangan dia. Jadi kalau boleh, doalah pada Allah. Hak tu dalam doa disebut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia sebut syurga. Kenapa tuan-tuan? Pasal tingkat syurga ni banyak. Sebutnya syurga nikmat. Cuma bilangan kedudukan nikmat tu berbeza-beza setiap syurga. Jadi kalau boleh masuk syurga tu okeylah. Peringkat yang paling terbaik tu dapat masuk syurga Allah. Tapi saringannya Allah Ta'ala buat balik lah. Saringan kelayakan. Fasa nak dapat layak tu. Mampu dok tuan-tuan dia. Dia tengok sudut macam-macam lah. Hatta sekalipun kata Nabi, niat tu sendiri boleh menjemput ataupun boleh menarik rahmat Allah. Niat tu sendiri. Amalan dia tidaklah besar sangat, tapi niat dia selalu comel. Hati comel lah makna dia. Hati comel tu boleh menambahkan untuk dapat rahmat Allah masuk ke syurga tinggi. Pasal hati dia bersih. Amalan dia biasa, tapi hati bersih. Tapi kalau hati bersih, amalan luar biasa, lagi hebat rahimakumullah dah. Oleh kerana itu orang yang menulis biografi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata pengarang menyebutkan bahawa Abdullah ni tatkala kematian, yang mana dia mati ni mengikut setengah riwayat adalah di bumi Taif, tempat Nabi pernah sampai. Tuan-tuan ingat di mana-mana bumi Nabi sampai, di situ apabila dikapak, dimandi ataupun dikebumikan sebarang dikebumikan jenazah, maka bumi itu menjadi berkat. Bumi Taif ni sejarah dia adalah bumi berkat, walaupun satu ketika bumi ni pernah membuat satu orang panggil telah membuat satu kehinaan pada Nabi. Penduduk Taif kan pernah menghina Nabi. Bumi Taif juga pernah menyakiti Nabi, bukan bumi menyakiti, tetapi penduduk dia menyakiti Nabi. Awas dia. Antara bukit yang berfungsi untuk membantu Nabi dan Rasul Allah adalah bukit yang berada di Taif. Nak ingat tuan-tuan, Nabi dahulu tidak pernah ditawarkan seperti mana tawaran diberi pada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Direct Jibril bagi tahu. Maknanya bukit di Taif ni bukan sebarang bukit. Pertama, bukit yang mana pernah nak khidmat pada Nabi, tapi Nabi menolak khidmat untuk menghempak penduduk. Para ulama kata sekiranya Nabi membenarkan penduduk Taif dihempak oleh bumi atau dihempak oleh batu, tidak mustahil penduduk Taif pada hari ini pun takkan bangkit dah.
Maksud dia. Jahannam habis pun dia. Kalau Nabi izinkan. Pada hari ni penduduk Taif tak akan bangkit dia. Nescaya mereka akan mendapat kecelakaan. Sewaktu mana Abu Lahab mendapat kecelakaan daripada hasil dia ni mencerca Nabi SAW. Ni ingat tuan-tuan, apabila Nabi minta, apabila doa dia dimakbulkan, apabila Allah Ta'ala turun pada orang cedera pada Nabi, maka orang tu tak akan selamat. Abu Lahab tak selamat sampai mati. Kufur pada Allah. Ni ingat tuan-tuan, dia beza dengan Nabi dulu. Nabi dulu berlainan dengan Nabi kita SAW. Beberapa sudut dia tak sama. Hal syafaat pun tidak sama. Syafaat Nabi dulu tidak sehebat Nabi SAW. Nabi dulu, umat dulu pun nak dapat syafaat Nabi, bayangkan, nampak? Nak ceritanya umat Nabi ini special. Dengan sebab itulah apabila Taif ni bumi, ada duit, ada masa, ada rezeki, sampailah bumi tersebut. Tak? Jangan duk pergi berjalan tempat-tempat hak tak ada sejarah sirah. Ni suka orang ada duit dia pergi berjalan tempat hak makan angin. Jijailah tempat-tempat macam ni, bumi Taif. Dikebumikan di bumi Taif. Dia dikafani dan diletakkan untuk disembahyangkan. Waktu mana jenazah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lepas mana nak, sebelum tu lepas apa dia? Lepas mandi nak kapal semua. Ada satu sejarah yang berlaku kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktu jenazah diletak, berbarilah kita kata. Tiba-tiba datang seekor burung. Apa dia? Hinggap pada kain kapan yang nak kapan pada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah. Tuan makhluk Allah hak tak ada hak senantiasa berzikir. Salah satunya ialah ayam. Tu ayam berkokok tu tuan-tuan. Kita jangan marah. Ayam berkokok tu jangan marah. Salah satu Allah Ta'ala suka dengan suara ialah suara baca Quran. Suara ayam berkokok, kata Nabi. Ayam kukuk tu adalah suara yang Allah Ta'ala suka. Hak tu ada satu aktiviti, judi suara. Judi suara. Dengan sebab suara tu dia boleh berjudi, rahimakumullah. Tengok ayam yang mana suaranya sedap bunyi masa dia berkokok. Judi ada. Ada satu lagi permainan di belah Kelantan, berjudi suara belalang. Belalang hijau tu. Dia panggil belalang kerik tu. Hak mana bunyi krek, krek, krek. Ada satu masa ustaz sekolah-sekolah dulu, berjudi dia panggil berjudi belalang. Belalang tu duduk dalam hutan, lagi takat dia waktu malam. Adalah pesan ni. Boleh 10,000 rahimakumullah. Berjudi dia susu baca buruk lah. Tapi dia nak bunyi hak sedap. Bunyi sedap, bunyi merdu, bunyi macam-macam. Krek, krek, krek bunyi. Dia berjudi rahimakumullah. Suara tu sebenarnya taklah suka tu suara bunyian daripada binatang. Waktu kita apabila dengar suara ni, kita rasa apa dia kata? Rasa sepatutnya rasa berfikir hebat Allah Ta'ala buat kan. Suara ni suara yang disukai oleh Allah. Jadi kita jangan marahlah kalau dengar ayam kokok. Alau dia jangan dengar. Suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terdengarlah sebuah suara kecil berkicau. Di antaranya mendengar di antara ayat apa dia? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah apa? Al-Fajr. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, hai jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah ni, jiwa yang tenang ni jiwa yang tak serabut, yang tidak ada masalah dengan agama. Bukan makna jiwa yang tenang tak ada jiwa yang duduk di tepi pantai, tidak. Itu bukan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, jiwa yang tidak ada masalah dengan Allah. Itu tenang makna dia. Tuan-tuan jangan tafsir mengikut logik kita. Jiwa yang tenang, jiwa tak ada hutang. Waktu sempit fahaman tu. Saya jiwa tenang ustaz. Kenapa? Hutang saya tak ada. Zero. Semaya macam mana? Semaya tak apalah, biarlah tu. Tapi zero, tak ada hutang.
Isteri saya memang comel dan taat perintah saya. Betul, bagus, alhamdulillah. Zikir macam mana? Zikir tak ada usaha. Tu tak tenang dia panggil tu. Tu terserabut lagi tuan-tuan. Ada orang tak kaya, nak rumah kecil, duduklah pondok je, naik motor je rahimahullah. Tapi tenang dia. Boleh bangun malam, boleh solat 5 waktu berjemaah, boleh baca Quran, tu jiwa tenang. Walaupun dia tidak boleh nak melepok di restoran, kedai mamak, mana-mana tak boleh. Pasal dia tak ada duit. Orang yang jiwa tenang bukan orang ada duit, tuan-tuan. Orang senang beribadah dan senang buat benda baik tu tenang. Kita nak tahu kita tenang tak tenang, buat ibadah tu rasa seronok, tu jiwa yang tenang. Apa maksud Hai jiwa yang tenang, yakni jiwa yang reda ataupun jiwa yang suka dengan perkara yang baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Hati yang puas ni mana? Hati yang rasa dalam keadaan memang betul bersiap sedia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu benar-benar Islam. Maknanya jangan mati kalau kita tidak buat preparation, jangan mati lagi. Melainkan kita benar-benar selamat. Dia ada illa al-istisna, yakni rujuk kepada benar-benar prepare nak mati. Kalau tak prepare, jangan beringin nak mati lagi. Tapi kalau dah sampai ajar, nak buat macam mana? Ya, hak tu ada kematian kita tak boleh minta. Pertama, apabila diuji oleh Allah sakit yang melampau. Ya Allah, matilah aku, ya Allah, tak boleh. Melainkan perkara kedua, sekiranya mati itu lebih baik, ya Allah, kau segerakanlah. Sekiranya hidup itu lebih baik, kau sembuhkanlah, ya Allah. Tu kita nak semayang nak semayang ajak ni bukan minta nak suruh mati, rahimahullah, sembuh. Tu dalam permohonan kita minta sekiranya mati baik, ya Allah, pasal nazak sangat kan. Maka kau beri pemudahkan kematiannya, ya Allah. Maknanya hati yang puas lagi reda dengan Allah Subhanahu wa taala, radiyatun mardiyah. Puas lagi reda. Tak. Puas tu bermakna memang kita rasa seronok. Puas kan? Oh, seronoknya di mandi pantai, seronoknya, ya Allah. Dah, semua puas. Macam mana kita tengok manusia puas duduk atas dunia tak tahu apa benda dah. Puas sangat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam jemaah di kalangan hamba-Ku, makna kelompok kumpulan ataupun di kalangan orang-orang yang mana menjadi hamba-Ku. Masuklah mereka ke dalam syurga-Ku, wadkhuli jannati. Baik. Menakhiri kuliah pada pagi ini para jemaah sekalian. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut manusia ni tak boleh hidup seorang-seorang dah. Fadkhuli fi ibadi. Ibadi bermaksud hamba-Ku, hamba Allah yang beribadah. Itu siapa dia nak mendapat kedudukan radiyatan mardiyah, dia kena duduk dengan jemaah. Solat jemaah, makan jemaah. Masyarakat pun berjemaah. Masyarakat berjemaah ni maknanya jaga hubungan masyarakat. Keluarga berjemaah. Jangan lelaki makan seorang, bini makan seorang, anak makan seorang, makan berjemaah. Ada orang lelaki makan seorang, bini makan seorang, anak makan seorang. Waktu keakraban kurang, jemaah tak ada. Jadi apabila kita berhidup berjemaah ni, kita akan lawak, akan layak dapat radiyatan mardiyah. Sebab orang yang nak buat jemaah ni bukan benda senang, kata. Dia kena ada kefahaman. Barulah kita layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kedengaran masa mana dikala nak menghafalkan jenazah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Sama pada masa akan datang ke seterusnya. Baik datang daripada Allah, kuat kemampuan diri saya mohon maafan. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.